Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak ceritakan pasal hipertensi. Hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Okey, jadi hipertensi ni apa benda? Dia adalah orang kata tekanan darah tinggi. Dia akan mengakibatkan kompilasi penyakit atau juga kematian sekiranya tidak dirawat lah. Okey, jadi saya nak cerita sikit apa benda hipertensi ni. Hipertensi ni dia adalah apabila jantung kita dalam keadaan mengembang dan mengecut. Jadi kita boleh dapatkan bacaan tu lah. Jadi bacaan ni biasanya kita akan cek dekat tangan kan. Pasang alat, doktor pasang alat, dia pump. Okay, jadi dia punya, kalau kita tengok nombor tu, yang atas ni adalah systolic dan bawah adalah diastolic. Okay, jadi systolic ni apa benda? Systolic ni bacaan bila jantung kita mengembang. And then diastolic ni bacaan jantung kita bila dia rehat, mengecut gitulah. Okay, jadi orang kata bacaan macam nak tentukan kita ni ada tekanan darah tinggi ataupun tidak. Okay, jadi untuk meter tu dia ada biasanya ada systolic dengan juga diastolic. Okay, systolic ni kalau stage pertama orang kata normal ni dia range dalam 120 ke bawah. And then dia punya diastolic 80 ke bawah milimeter merkuri lah. Okey, kemudian bila dah elevate, dia dah yang kedua, dia akan jadi bacaan jantung kita yang systolic tadi 120 sehingga 129, and then diastolic masih lagi bawah 80 lah. Okey, kemudian bila sampai stage pertama ni bacaan sistolik kita tu dia akan jadi 130 sehingga 139. Dan dia punya bacaan diastolik tadi dia adalah range 80 sehingga 89. Okey. Kemudian 100 ni stage kedua di mana adalah 140 hingga 149. 140 ke atas lah, 140 ke atas senang. Kemudian satu lagi diastolik tadi, bacaan kita bila berehat tu dia adalah 90 ke atas. Okey, jadi bila kita buat check pressure tu kan, bacaan jantung kita ni sama, tu bukan masalah dia. Tapi yang masalah dia kat sini adalah bila bacaan tu dia tak selari. Contoh kita punya systolic ni tinggi, and then diastolic kita ni rendah. Okey, jadi systolic ni dia bila systolic ni bacaan systolic tinggi, dia akan jadi isolate systolic pressure lah. Kemudian kalau terbalik pula, kalau systolic ni rendah, diastolic ni tinggi, itu akan menyebabkan isolate diastolic. Dia masih sama ke isolate dulu kan. Okey, jadi apa yang bahayanya bila tekanan darah tinggi ni? Bila tekanan darah tinggi dalam salur arteri kita kan, jadi bahkan kita punya sel endotelia rosak sebab dia akan mengembang. Jadi kemudian selain dia rosak tu, dia akan menyebabkan pelbagai lagi penyakit. Antaranya adalah menyebabkan myocardial fraction dan juga stroke dan sebagainya lah. Okey, kemudian saya nak ceritakan pasal apakah kesan kalau kena hipertensi ni. Jadi kesan dia adalah sukar dari segi fizikal dan mental, menyebabkan kita sukar nak buat kerja dan sebagainya. Kemudian bila kita nak apply polisi insurans, dia akan jadi sukar juga dan kita akan menyebabkan kita terpaksa ambil insurans yang premium lah, macam tu. Okey, kemudian saya nak ceritakan apa sebab ataupun apa punca yang menyebabkan hipertensi ni tadi. Okey, jadi untuk hipertensi ni dia 90% penyebab utama tak tahu. Tak tahu. Kemudian penyebab kedua, sekunder. Faktor sekunder ni adalah 10% je. Okey, jadi antaranya adalah penyakit buah pinggang, penyakit sistem endokrin, dan penyakit pembuluh darah. Okey, jadi biasa orang kan nak tahu penyakit ni berjangkit ke ataupun mewarisi ke kan. Okey, sebenarnya penyakit ni apabila kedua ibu bapa kita mengidap penyakit ni, 50% anak-anak tu akan dapat lah. And then tapi kalau salah seorang ada ibu bapa kita kan, anak-anak ni mungkin dapat. Okey, jadi saya nak cerita pasal faktor dia pula. Faktor untuk risiko hipertensi ni di mana adalah faktor umur yang semakin meningkat, kemudian juga pengambilan garam yang tinggi, and then gaya hidup yang tidak sihat, dan juga obesiti.
Tanda dan gejala ni, biasanya penyakit yang mengidap ni dia tak tahu, dia tak sedar, dia macam silent killer. Kemudian dia juga akan rasa pening kepala ataupun sakit kepala. Okey, jadi kalau macam kata kita nak tahu macam mana kan, kalau waktu pagi bangun tidur tu kita akan rasa sakit kepala dekat belakang, bahagian belakang kepala lah. Jadi kalau kita nak pastikan lagi ada ke tak ada, kena buat pemeriksaan doktor selanjutnya lah, macam tu. Dia ada juga orang kata tahap emergency di mana kita rasa macam lemas, dan kita rasa pening-pening, dan kita rasa sukar untuk bernafas dan sakit-sakit dada. Okey, jadi seterusnya saya nak ceritakan pasal rawatan ataupun apa cara nak cegah penyakit ni. Okey, jadi antaranya adalah dengan mengubah gaya hidup. Kita ubah gaya hidup dari segi pemakanan, dari segi senaman, dan juga cara kita kurangkan stres. Kata release tension lah. Kadang-kadang sibuk kerja dan sebagainya, stres. Okey, satu lagi cara dia adalah anti-hypertensive medication. Kebanyakan pun doktor sarankan siapa yang mengidap penyakit ni dia untuk mengubah gaya hidup lah, dari segi exercise, pemakanan, dan juga orang kata clearkan minda, release tension, macam tu lah. Okay, jadi harapnya korang semua kekal sihat lah sentiasa, insyaAllah.